Penyebaran berita palsu yang berlaku pada masa kini telah memburukkan lagi fakta yang sedia ada. Dengan perkembangan platform komunikasi, media sosial, ia telah berubah menjadi tempat di mana orang yang menghasilkan dan menyebarkan berita palsu bergiat aktif dalam aktiviti ini. Sama ada ia berkaitan di dalam atau di luar negara, penggunaan media sosial biasanya menyebabkan masyarakat terdedah kepada penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu ini seringkali terjadi di kalangan mahasiswa. Perkara ini amat membahayakan mahasiswa-mahasiswa yang mudah terpedaya dengan berita palsu. Kesan daripada penyebaran berita palsu ini, perubahan pola pemikiran mahasiswa. Perubahan pola pemikiran mahasiswa akan menyebabkan mereka mudah percaya dan terpengaruh dengan berita tersebut. Daripada kajian yang kami lakukan adalah mengenal pasti faktor penyebaran berita palsu dalam kalangan mahasiswa UNIZA dan mengkaji kesan penyebaran berita palsu dalam kalangan mahasiswa UNIZA. Dalam metodologi kajian pula, kami melakukan 4 kaedah iaitu kaedah kualitatif, kaedah temu bual, kaedah kutipan data dan menganalisis data. Informan jantina pula, 1 lelaki dan 2 perempuan, berumur dalam lingkungan 20 hingga 21 tahun. Untuk tugasan dapatan kajian, kami telah menemubuat 3 orang informer yang merupakan mahasiswa UNIZA untuk bertanyakan mengenai tugasan kami yang bertajuk penyebaran berita palsu dalam kalangan mahasiswa UNIZA. Soalan pertama yang ditanyakan adalah mengenai adakah beliau tahu tentang penyebaran berita palsu dalam kalangan mahasiswa di UNIZA. Informer berkata ya. Berita palsu yang informer dapat adalah berkaitan dengan putus bekalan elektrik. Soalan kedua adalah pandangan beliau mengenai penyebaran berita palsu melalui media sosial pada masa kini. Berita palsu semakin tersebar dengan kemudahan internet yang berada di hujung jari. Manakala soalan yang keempat adalah pendapat beliau, apakah kesan penyebaran berita palsu dalam kalangan mahasiswa UNIZA? Beliau berkata sesetengah atau sebilangan mahasiswa UNIZA yang mengalami berita palsu ini, mereka akan menjadi kelam kabut dan gelabah. Dan soalan keempat adalah bagaimanakah penyebaran berita palsu ini boleh berlaku dalam kalangan mahasiswa UNIZA. Antara bentuk penyebaran berita palsu yang berlaku adalah berbentuk poster dan WhatsApp group. Manakala soalan yang kelima adalah penggunaan teknologi dan media sosial mempengaruhi penyebaran berita palsu. Teknologi yang canggih menyebabkan berita palsu tersebar dengan sekelip mata sahaja. Selain itu, soalan yang keenam adalah apakah terdapat perbezaan antara kesan penyebaran berita dalam kalangan mahasiswa UNIZA. Apabila perbezaan kesan adalah dapat kesedaran tentang berita palsu dan membuatkan kita menjadi lebih peka dan semak dahulu apabila mendapat sesuatu berita. Dan soalan yang terakhir, apakah nilai yang terdapat dalam penyebaran berita palsu ini adalah nilai bertanggungjawab. Apabila kita mendapat sesuatu berita, kita haruslah bertanggungjawab untuk mengenai kesahihan ataupun berita ini adalah berita benar sebelum kita ingin berkongsi kepada kawan-kawan. Informan menyatakan bahawa dia tahu mengenai penyebaran berita palsu dalam kalangan mahasiswa di UNIZA. Sebagai contoh, berita palsu mengenai cuti perayaan di Bali. Bagi soalan 2, informan berpandangan bahawa penyebaran berita palsu semakin berleluasa disebabkan teknologi yang semakin canggih. Seterusnya, informan 2 menyatakan bahawa penyebaran berita palsu ini berlaku kerana sikap mahasiswa yang berlumba-lumba ingin menjadi yang pertama menyebarkan berita sensasi. Untuk soalan keempat, informan berpendapat bahawa kekeliruan dan ketidakpercayaan menjadi kesan kepada masalah ini. Seterusnya, menurut informan 2, teknologi dan media sosial menjadi platform kepada penyebaran berita palsu dengan lebih cepat tanpa verifikasi yang mencukupi. Bagi soalan ke-6,
kesan penyebaran berita palsu terhadap mahasiswa adalah sesetengah mahasiswa mudah percaya dan terus menyebarkan maklumat dan ada sesetengah yang mengkaji terlebih dahulu. Untuk soalan terakhir, informan 2 menyatakan nilai kepada penyebar berita palsu adalah sikap tidak bertanggungjawab, manakala nilai Bagi informan 3, untuk soalan pertama, sebagai contoh, informan menyatakan cuti perayaan Deepavali itu bukanlah penyebaran berita palsu, tetapi hanya penyebaran berita yang kekurangan maklumat. Untuk soalan kedua, informan memberi pandangan jika sesuatu berita itu tidak sahih, dia tidak akan menyebarkan secara berleluasa. Selain itu, untuk soalan ketiga, informan menyatakan berita palsu boleh dilihat melalui aplikasi WhatsApp, Telegram serta percakapan mahasiswa. Seterusnya, untuk soalan keempat, informan memberi pendapat bahawa mahasiswa akan bertindak sendiri. Sebagai contoh, sekiranya berita palsu yang menyatakan bahawa Yuniza banjir, maka secara automatik mahasiswa tidak dapat menghadiri kuliah. Di samping itu, untuk soalan kelima, informan menyatakan apabila penggunaan teknologi semakin maju, penyebaran sesuatu berita akan lebih cepat dan efektif. Seterusnya, untuk soalan keenam, informan memberitahu apabila dia tahu tentang cuti perayaan Deepavali, dia berasa seronok untuk pulang ke rumah. Namun, setelah diberitahu bahawa berita itu sebenarnya kurang lengkap, dia berasa agak terkilan dan terpaksa membatalkan balik perjalanan pulang ke rumah. Untuk soalan terakhir, informan menyatakan penyebaran berita palsu ini tidak mempunyai unsur kesopanan dan kesusilaan dalam komunikasi. Seterusnya ialah perbincangan. Carta A menunjukkan bahawa 100% responden mengetahui tentang penyebaran berita palsu yang berlaku di dalam Yuniza. Berdasarkan carta B, sebanyak 66% responden berpendapat bahawa penyebaran berita palsu semakin meningkat disebabkan kemudahan internet yang semakin canggih. Menurut carta C pula, 66% responden bersetuju bahawa penyebaran berita palsu di dalam Yuniza berlaku melalui postingan di grup WhatsApp. Seterusnya, carta D menunjukkan ketiga-tiga informan mempunyai pendapat yang berbeza. Informan A berpendapat kesannya adalah mahasiswa akan menjadi gelisah dan kelam kabut. Informan B wujud ketidakpercayaan dan kekeliruan. Manakala, menurut informan C, mahasiswa akan bertindak sendiri apabila mendapat penyebaran berita palsu. Yang seterusnya ialah carta E menunjukkan ketiga-tiga responden bersetuju bahawa berita palsu tersebar dengan lebih cepat melalui penggunaan teknologi dan media sosial. Okey, akhir sekali perbincangan yang kita dapat ialah carta F menunjukkan ketiga-tiga informan mempunyai pendapat yang berbeza. Informan A berpendapat adalah mahasiswa menjadi lebih peka dan menyemak dahulu sesuatu berita. Okey, selain itu, informan B mengatakan bahawa mahasiswa ni dia mudah percaya dan terus menyebarkan berita palsu kepada kawan-kawan mereka misalnya. Manakala informan C mengatakan bahawa dia akan mudah percaya dengan penyebaran berita palsu. Namun, apabila dia tahu berita tersebut kurang lengkap, dia akan meneliti semula. Contohnya, penyebaran berita palsu tentang cuti Deepavali. Apabila dia tahu berita tersebut palsu, dia akan membatalkan perjalanan balik ke kampungnya. Seterusnya, refleksi. Terdapat beberapa refleksi yang telah digunakan. Yang pertama, menurut Ibn Khaldun, ia tidak mudah menerima atau mempersetujui sumber yang diperolehi. Yang kedua, menurut Syahidah Hamzah, mengetahui undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Khatijah, Mezatul dan Muhammad Syahrul, pelaksanaan kempen bagi memberi kesedaran mengenai jenayah cyber. Kepada mereka yang melakukan penyebaran berita palsu, mereka perlulah mengetahui undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan negara masing-masing supaya dapat menggunakan media sosial dengan cara yang betul dan bijaksana bagi mengelakkan diri terjebak kepada sesuatu yang negatif. Kesimpulan, terdapat keperluan untuk meningkatkan literasi media dan keterampilan mahasiswa untuk menangani isu ini. Mengajar mereka agar bersikap lebih berhati-hati dan memeriksa maklumat sebelum menyebarkannya boleh membantu mewujudkan persekitaran di mana mereka menjadi pengguna maklumat yang lebih bijak dan bertanggungjawab dalam era teknologi moden. Bagi melindungi integriti sosial dan akademik, kesedaran tentang kesan buruk penyebaran berita palsu perlulah ditingkatkan lagi supaya tidak mudah mempengaruhi fikiran mahasiswa.